So guys, I apologize. Kita start lambat sikit malam ni, and the reason is because, well, I takut kita orang punya session dengan makeover guys tadi terlajak, then kita orang announce 10.20 and then session tu tak jadi pula. So I hope everyone can hear me loud and clear. Kalau you boleh hear me loud and clear, tolong jawab. Salam saya, salam satu kapitalis. Semua. Amir, can you confirm whether I can be heard loud and clear? Yes, sir. We have almost 430 people watching. Loud and clear. Oh, awesome. Semangatlah korang. Okay, guys. So today we're going to be covering one of the orang cakap important metodologi yang kita orang pakai dekat Far Capital ni. And benda ni kita panggil area tier. So basically okay lah. I have to say to a certain extent kita orang ni quite pelik because we have all of this methodology and we divided area into different tiers. Kalau dulu kan, you see tier 1 as one titik bulat tu, tier 1 dia kat sini. Lepas tu tier 2 dia lagi besar. Lepas tu tier 3 tu lagi besar. So cara kita orang bagikan semua kawasan yang ada kat Klang Valley ni kepada tier apa is normally berdasarkan income, harga rumah dan orang punya spending habits yang ada kat sana tu. So cara kita orang buat tier ni pelik sikit. So maksudnya kalau contoh kita buat Petronas Twin Towers tu as the pusat, just because Jelatik is very near KLCC, it doesn't mean it's a higher tier, let's say compared to for example PJ yang jauh. Sebab if you notice today, property kat PJ sebenarnya lagi mahal pada Jelatik. It's got nothing to do dengan lokasi KLCC tu dekat ataupun jauh. Sentul for example is cheaper than Mont Kiara, and Sentul is nearer to KLCC kalau compare dengan Mont Kiara. Yet Mont Kiara is more expensive. Okay, so kita divide all the area yang ada kat Klang Valley ni is into 3 tier. Tier 1, tier 2, tier 3. Now, the whole idea guys, kenapa korang nak kena faham konsep tier ni is that you tak nak beli rumah dekat tier 3 tapi you bayar harga tier 1 ataupun bayar harga tier 2. That means guys, korang akan terlebih bayar, korang akan terlanggar median, and therefore bila nak jual property tu susah, memang rugi, right? For example, today I've got this dear friend of mine who tanya dengan I dah beli property ni, I beli RM700 per square foot, right? A couple of years ago dekat Jalan Kuching. And today nak jual memang tak dapat jual sebab rugi kalau jual Orang nak bayar 500.5 je. It is because property tu dekat tier 2. So hari ni kalau beliau jual property tu, dia akan rugi minimum 100 hingga 150,000 guys. So area tier ni is an extension of median yang kita dah ajar minggu lepas. And kalau you dah faham konsep median and faham konsep area tier ni, is very hard to tersalah beli. Okay. So kita ada 7 kriteria macam yang dah cakap kan. Bila kita beli primary market, you jangan melabur dalam primary market unless korang faham 7 konsep ni, right? So first is new versus old, kita dah ajar 2 minggu lepas. Median and mean kita dah ajar minggu lepas. Minggu ni kita cover bahagian tier, right? Minggu depan kita akan cover pasal booster, lepas tu supply, maturity point, lepas tu last kali MRO. InsyaAllah sebelum habis PKP ni kita akan ajar semua, right? So guys, hari ni kita akan ajar yang ketiga which is tier. Jangan overpay. Now, our definition of tier 1, tier 2 dengan tier 3 ni, satu you boleh baca pasal benda ni, tetapi for example, if I were to macam orang cakap summarizekan. Okay, tier 1 ni apa, tier 2 ni apa, tier 3 ni apa, right? Tier 1 adalah kawasan international yang whereby kalau you jumpa Mak Saleh ataupun orang Jepun ataupun orang Korea kat situ, you tak rasa pelik, right? So, senang cerita, ada ramai expat di kawasan tu. In the whole of Klang Valley, tak sampai 10 kawasan yang kita kategorikan sebagai kawasan yang dipanggil tier 1. Kawasan rumah mahal. Okay. So, whereby expat tu tak adalah dia datang kan. Lepas dia datang daripada Canada kan. Dia apa tu? Dia landing, dia call real estate agent. Agent, saya patut duduk kat mana? Saya kerja kat KLCC. Ejen tu taklah cakap, bro, you patut duduk dekat Sepang ataupun Puncak Alam. Takkannya, okay? So dia akan ada beberapa kawasan yang memang orang cakap favorite for expatriate ni.
sebab international school dah ada and ramai geng-geng dia. So therefore, these are basically tier 1 punya area. Okay. Now, so tier 1 kalau you dah tahu, whereby dia kawasan dia little bit international. Ada ramai mak saleh, ada ramai warga asing yang gaji mahal. So kalau you pergi, for example macam maybe Kelang ataupun tempat-tempat lain, ramai je warga asing macam Kajang kan, Bangla ke Indonesia, diorang pun expat juga. Tapi expat dia tak sama macam expat mak saleh dengan Korea ni, right? Yang sanggup bayar rental berpuluh ribu. Okay. So tu tier 1, right? And then kita ada tier 2. Tier 2 ni senang cerita guys, is kawasan yang whereby bila orang lokal tu orang cakap dah mula berduit, dah jadi middle upper class, dah sedap kan, dia punya gaji and income, household dia apa semua tu, dia akan nak duduk kat situ. So diorang ni, diorang tak peduli sangat pasal harga sebab to them, aku nak duduk kat kawasan tu sebab aku suka duduk kat kawasan tu. So for example, ada orang yang hari ni for example akan tak tahu kenapa tapi dia memang suka duduk kat Shah Alam. Macam for example, I have a colleague dulu kan, and gaji dia 30 lebih ribu sebulan, lepas tu dia punya wife pun kerja juga. So household income laki bini ni at mid 40s ni easily lebih kurang 40 ribu sebulan. And dia nak duduk kat Shah Alam. Okay. So dia nak duduk kat Shah Alam ni bukan sebab Shah Alam tu paling dekat dengan office dia, because office kita orang ni kat KL Central, right? Dengan Mid Valley. So kalau you tengokkan macam TTDI lagi dekat, Taman Desa for example lagi dekat, Seputih lagi dekat, tapi dia nak duduk kat Shah Alam enggak. Now kenapa? Dia cakap nak makan senang, nak hantar anak pergi mengaji sekolah semua senang, and then masjid banyak. Right? So tier 2 ni senang cerita guys, is a local favorite. So basically keperluan dia adalah keperluan emosi, right? Whereby orang tu nak duduk kat situ sebab dia suka tempat tu. So example budak-budak yang dulu kalau contohnya parent dia beli rumah dekat TTDI, duduk kat TTDI, agak-agak bila dah besar tu nak duduk kat mana? Kalau dia mampu, dia mesti nak duduk balik dekat TTDI. So basically jaranglah you jumpa orang lokal sesat macam saya yang budak Sentul ni kan, yang whereby daripada Sentul lepas tu tiba-tiba masuk pergi Mount Kiara. So ini rare punya case lah. Daripada Sentul ada yang cakap daripada Bangladesh pun ada, Rohingya pun ada, memang jelaka tapi never mind. But ini I macam tak ada affinity kepada Sentul, tak adalah kata aku kena duduk kat Sentul bila dah besar. No. But ada tak ramai orang lokal yang macam tu? Ramai gila. Ya. So for example, akan ada orang yang takkan nak pindah. So ini adalah kawasan tier 2. Maksudnya bila orang lokal tu dah ada duit, dia nak duduk kat situ. Right? So TTDI, Shah Alam, Bangi, Ceras, memang gaji dia besar. Dia boleh duduk Mount Kiara, boleh duduk Bangsa, tapi dia tak mau. Sebab kuih tiaw favorite dia dekat tempat tu. Kan, tempat makan best-best, nasi lemak dia semua kat tempat tu. Therefore, is a local favorite. It's got nothing to do dengan harga rumah. Okay? Sebab keperluan dia tu adalah keperluan emosi. Lepas tu, kita ada juga tier 3. So, tier 3 ni biasanya orang lokal yang duit dia tak berapa banyak macam yang tier 2 nya orang tu akan duduk kat sana. Right? So, biasanya rumah-rumah ni macam jauh sikit. Right? So, sebagai contoh, kawasan-kawasan macam Puncak Alam, kawasan-kawasan macam Nilai, Kajang, macam tu. So, rumah kat sana tu macam masih murah lagi. Right? Sebab kalau you nak pergi tier 2 macam TTDI, nak duduk double story pun dah 1.5, 1.8 juta. Jadi, let's be honest, bukan semua orang mampu nak bayar 1.8 juta duduk kat TTDI. So, dia pergilah beli rumah kat Rawang jauh-jauh, bayar 500,000, 600,000. Okay? Pergilah beli kat Puncak Alam, pergilah beli kat Semenyih, ya? Bangi. Bangi still tier 2. Okay? So, essentially, tier 1 ni kawasan international. So dia macam tak ada bangsa spesifik ya, dia tak ada orang cerita pasal kawasan ni kawasan Melayu. Ni kawasan majoriti orang Cina, tak ada. It's a very international punya area, city location normally, ada banyak international school normally. And dia orang bercakap dia punya kaum tu rojak lah. So kalau you pergi Coffee Bean ataupun Starbucks tu, meja sini cakap Korea, meja sana cakap Jepun, meja saya cakap Bangladesh, tipu English. Okay, tapi what I'm trying to say is tier 1 ni ramai dengan orang international yang duduk kat sana sama ada menyewa ataupun membeli.
Okay, so orang luar yang kaya bila datang nak beli property kat Malaysia, dia akan tengok tier 1 dulu. Dia tak ada punya dia cakap, oh saya mau duduk Puchong. Tak ada. No way. Mak Saleh tu tiba cakap aku nak duduk Puchong tu. No way. Right? Dia akan pergi kat tempat tu, Bangsa, Mont Kiara, KLCC, Bukit Bintang. Okay. So, tu tier 1. Tier 2 pula is orang local berduit, dia akan nak duduk kat tier 2. So, these are things like macam Masa Maju, Shah Alam, Ceras, Kepong, Sri Damansara, Bangi, ya. So these are all tier 2. Dan tier 3 ni biasanya jauh sikit, landed property tu banyak lagi, murah lagi, Kelang, Kajang, Puncak Alam, Rawang. So these are all tier 3 punya kawasan, ya. So itu adalah definasi location punya tier. Now, so apa kaitan tiering ni dengan buat duit? Okay, now guys. Ni cerita ni pasal investment lah. So I tak cerita pasal own stay. Own stay is personal punya requirement ataupun emotional punya requirement. Ni cerita pasal investment. Sewa, okay. Tier 1 memang jauh lebih mahal pada tier 2 and tier 2 akan jadi lagi mahal bandingan tier 3. Okay. This is undisputed. Okay. Bangsa dengan TTDI sebelah aja guys. Bangsa, TTDI, Mont Kiara sebelah aja. But sewa kat TTDI, kalau you cerita pasal you sewa lebih daripada 5,000, orang garu kepala fikir, kau ni kaya sangat ke nak sewa sampai 5,000 kat TTDI? Tapi kalau dekat Mont Kiara, kalau dekat Bangsa, sewa 5,000 tu is nothing. It's mass market, middle class je. Okay? It's not even rumah mewah. But kalau kat TTDI, kalau cerita pasal sewa 5,000, 10,000 orang macam terbeliak sikit. Kat Mont Kiara, well, double story Superlink kat sini pun orang sewa 15,000. Kat Bangsa, you've heard the story of the Ferrari guy, Sucheng. Okay, orang bayar 40,000, 45,000 sewa. Bangsa dengan TTDI sebelah-sebelah aja, harga rumah duduk mahal. Tapi sewa dekat tier 1 ni jauh lebih tinggi berbanding dengan tier 2. Okay. And of course, macam contoh kawasan macam tier 2 of TTDI ni akan jauh lebih mahal sewa dia berbanding dengan tier 3, ya, macam Kajang, ya, macam Rawang dan apa semua tu. Okay. Now, itu cerita pasal sewa. Nombor 2 adalah property value. So biasanya property dekat tier 1 ni patutnya lagi mahal bandingan tier 2, and then tier 2 ni patutnya lagi mahal bandingan tier 3. Sepatutnya, tetapi adakah ini benda yang berlaku hari ini? Jawapannya adalah tidak. Ya. So kalau kita tengok hari ini, ada banyak kawasan tier 2 yang jual pada harga tier 1. So for example, kat Kota Damansara, bukan susah sangat nak cari developer yang sedang jual kondo pada harga 1,000 per square foot untuk leasehold di Kota Damansara. Right? So, mahal ke tak mahal? Mahal gila sebab tier 1 pun you boleh beli lagi pada harga RM700 per square foot, RM800 per square foot. So, kenapa, and freehold pula tu. Jadi, kenapa you guys nak bayar leasehold 1,000 per square foot, 1,001, 1,002 per square foot di Kota Damansara? Tentang tu, I tak faham. Okay. And most likely, property tu takkan buat duit. Okay. So, and then ada juga property tier 3, contoh macam kat Kelang baru-baru ni, I nampak dia punya high rise tengah jual 800 per square foot. Lepas bagi diskaun 30% pun masih harga taik juga. 500 per square foot, which is harga tier 2. So therefore, ni harga melampau lah, orang cakap harga Yahudi, right? So sepatutnya rental, kalau tier 1 lagi tinggi pada tier 2, itu memang normal. Memang orang cakap standard lah. Acquisition 99% of the time. And tier 2 biasanya akan lagi mahal bandingkan tier 3 kalau produk yang sama. Okay. Property value pula, tier 1 patutnya lagi mahal pada tier 2 and tier 2 patutnya lagi mahal pada tier 3, tapi itu tak benda yang tak berlaku hari ni. Sebab tu saya cakap kalau you nak main primary market ni, risiko you tinggi sangat sebab ada je developer yang ambil kesempatan atas kebodohan ramai pembeli. So apa yang mereka buat, kawasan tier 2 dia letak harga tier 1. Berduyun orang beli. Macam kambing masuk nak kena sembelih, right? Ya, Kelang 700 per square foot, 800 per square foot. I dengar 900 per square foot pun ada. Astaga, right? Kota Damansara 1,002 per square foot. Come on, man. Right? Itu harga Yahudi sangat tu. Memang 20 tahun tak buat duit. Okay. So tier 3 pun sekarang ni dah ada yang minta 700 per square foot, 800 per square foot pun ada, which to me again
tak masuk akal langsung, right? Sepatutnya tier 1 kena lagi mahal pada tier 2, tier 2 kena lagi mahal pada tier 3. Now, appreciation tu ataupun capital gain ni, you buat duit kat tier mana actually tak penting. Asalkan you beli rumah tier 3 pada harga tier 3, you beli rumah tier 2 pada harga rumah tier 2, and you beli rumah tier 1 pada harga tier 1 ataupun ke bawah. Okay. So semua tier guys boleh buat duit kalau you beli pada harga yang betul. Apakah harga yang betul? Pergi tengok kelas median minggu lepas. So bahagian tu kita guna mean, kita guna median untuk pastikan harga tu betul ataupun salah. Senang cerita, you beli tier 1 boleh buat duit, tier 2 boleh buat duit, tier 3 boleh buat duit kalau you jangan langgar mean ataupun median. Kalau you langgar memang cari pasal. Okay, now. Dan biasanya orang akan buat duit paling banyak bila dia beli property yang asalnya tier 3 naik jadi tier 2. Kita panggil ni jumper ataupun pelompat. And kalau orang yang beli tier 2 naik pergi tier 1, pum, dan harga dia akan jadi harga jumper melampau, whereby you akan dapat above average capital gain. Right? So, ni saya bagi contoh bangsa South for example. Bayangkan guys, disebabkan bangsa South ni dulu tier 3 je. Okay, tier 3 je bangsa South ni. Tapi hari ni bangsa South boleh fight dengan original bangsa. Bayangkan si Celup ni boleh lawan dengan abang Long Tiger bangsa ni. So, dulu Kerinci berapa je? 150 ringgit per square foot. Hari ni dah ditukar nama kepada bangsa South, minimum tak ada kurang pada 500 per square foot. Kalau kondo at least. Ya, ada yang dah sampai 1000 per square foot. Right? So kalau you beli dekat property yang ada jumper ni, whereby dia jump tier dia daripada tier 3 dulu kampung Kerishi, kawasan gangster Melayu waktu saya belajar kat UM tu, now kepada tier 1. Okay? Sangat berbeza. That's why korang akan buat way above average capital gain. Okay? So kita nak kena identify and kenal pasti kawasan mana yang bakal jump tier. So of course macam klien-klien kat Far Capital, bila kita beli property, kita orang membagi tahu ni tier berapa. And then kenapa kita beli kat ni? Adakah dia akan jump tier dan apa semua tu? And of course kita nak beli property yang akan jump tier ataupun kita nak beli property tier 1 di kawasan tier 1 tapi pada harga tier 2. So yang tu paling best lah. So tak payah nak tunggu benda tu jump pun memang you dah buat duit. Right? Now, so bila tempat tu jump tier, tak kira lah you beli baru atau lama, semua akan buat duit. So for example, even Pantai Panorama, they made above average sebab banyak property yang double in value, tapi Pantai Panorama did not just double in value, dia naik lebih kurang 250% walaupun dia kondo lama. Of course, kondo baru naik almost 400%. Yang ni naik cuma 250% tapi still buat banyak duit. Right? So, ini kelebihannya bila beli kawasan yang bakal jump tier daripada tier 3 kepada tier 2, tier 2 kepada tier 1. Right? Now, yang ni pula satu lagi example of jumping tier. Ni landed satu lagi Setia Alam lah. Yang ni kat Desa Park City, Zinia, 11 years ago jual pada harga 650, hari ni highest transaction is lebih pada 2.4 pun ada. So bayangkan guys, daripada 650,000 naik kepada 2.4 juta at one point. Sekarang ni dah 2.1, 2.2. But still 3 kali ganda. Beli satu property buat 1.5 million guys. So ini bahana bila you dapat jump tier. So ni orang cakap kalau you main tech startup tu, ini property unicorn. Dia naik value dia punya lah laju sebab dia melompat tier dia. Daripada tier 3 yang hina kepada tier 2. Kepada tier 2 kepada tier 1. Right? So korang kena identify unicorn ni ataupun tier jumper ni of course sebelum benda tu betul-betul jadi. Right? So guys, siapa yang boleh identify tier jumper ni, korang akan buat duit yang banyak. And juga banyak ni bukan besya-besya, alright? Bukan normal punya buat duit. Kalau you tengok high rise tadi daripada 300,000 pergi 1.2 juta, landed ni daripada 650,000 pergi ke 2.4 million, and this happen within 10 tahun. So guys, if you want to make shitloads amount of money, korang kena identify property yang boleh jump tier. Okay? So, orang kan, you tengok kan,
orang yang meroyan pasal beli undercon rugi ni, you tanya dengan diorang pasal median, tier, apa benda semua tu, satu apa benda pun dia tak faham. Lepas tu, kenapa rugi? Rugi. Scam lah undercon ni. Dia sendiri tak pandai, cakap scam. Susah lah, kan? Now, I nak cerita pasal exceptions or property yang buat duit tanpa jump tier. Okay, so for example, property yang elemen dia own stay ataupun unik, okay, dia akan harga dia mahal gila, boleh lawan tier 2, tier 1 tapi dia stable. So for example, this is the case of 5 stones dekat SS2. So ada beberapa sebab kenapa benda ni sangat mahal. Hari ni harga dia subsale lebih kurang 750 hingga 850 per square foot. Itu dah harga level tier 1, tetapi dia dekat kawasan tier 2 saja, which is SS2. SS2 ni kawasan lokal, orang suka stay. Nah, dua sebab kenapa? Sebab ramai yang beli kat sini beli sebab own stay, jadi supply sikit, whereby capital gain dia quite steady lah. Lepas tu dia supply sikit, lepas tu dia memang orang cakap unik dia is that dia punya facility lawa apa semua tu unik untuk kawasan tu, supply sikit, and on top of that ramai yang beli untuk own stay. So you akan nampak property-property macam ni yang whereby dulu waktu dijual pun memang harga dah mahal dan still boleh naik harga lagi sebab supply dia terlalu limited and majority yang beli tu untuk own stay. So macam saya cerita tadi, ada tak exception kepada tiering rule ni? Ada. Terutamanya kalau majority pembeli untuk projek itu ataupun tempat itu adalah mereka yang beli untuk own stay sahaja. Okay? So tu adalah exception. Now, so bila kita cerita pasal property yang kita orang tengah beli hari ni, okay, berdasarkan tier dia, so yang paling bagus sekali yang nombor 1 yang whereby kita orang punya estimated minimum positive cash flow 1,200, right? So tu minimum moderate mungkin boleh dapat 1,500, 1,600. Satu biji property boleh bagi you 1,500, 1,600 positive cash flow. Okay. Now, ini adalah property yang kita orang beli kat kawasan tier 1 tapi kita beli pada harga price tier 2. So yang ni tak payah nak tunggu jam tier sebab well, memang dah kawasan tu kawasan tier 1, memang dah kawasan international tapi kita orang dapat beli, Far Capital Client dapat beli pada harga tier 2. Okay. So bila I cerita kat orang, harga kita orang beli memang semua macam damn bro, tak masuk akal, you are the best dan apa semua tu lah. Simply because like I said, there are things yang kita orang beli yang memang orang luar tak boleh beli and that's why ramai orang luar beroyan, you know. But anyway, ini adalah property whereby dekat kawasan tier 1, legitimately kawasan yang ramai expat, tapi kita orang dapat beli pada harga tier 2. Okay, kerja keras ni untuk dapat beli ni. Right? Nombor 2 pula adalah property dekat tier 2 tapi at tier 3 punya price. So basically, property kat tier 3 pun boleh jadi lagi mahal pada ni. So memang murah lah. So memang murah. Amir, can you confirm that my audio is still okay? Yes, I think your microphone battery habis, but now we can hear you via the laptop. Okay, good. So nombor 3 is a kawasan yang whereby is memang hari ni tier 2, at the harga tier 2, tapi ada kebarangkalian besar untuk jump kepada tier 1. Right? So basically dia I would say is possibly the next Bangsa South. Okay? Punya cerita lah in terms of job creation dia. And nombor 4 is a property yang orang cakap paling biasa-biasa. Tier 2 at tier 2 punya price lah. Senang cerita. So memang fair price point. And ada development lain tengah jual pada harga 1,000 lebih per square foot, kita orang beli pada harga 600 je. Right? So therefore, like I said, fair price untuk tier 2, tak terlampau mahal, juga tak terlalu murah tapi fair. Okay. So ini adalah kenapa kita orang beli 4 property ni lah, sebab dia ada kelebihan ni. Yang nombor 1 memang tak payah cerita lah, kita beli kawasan dia tier 1 tapi pada harga tier 2. So umpama beli Porsche hari ni pada harga Toyota. Okay. So memang no brainer lah kan. So yang nombor 2 pun sama juga, umpama beli BMW pada harga Toyota, lepas tu yang B ni pula potentially boleh jadi the next Porsche ataupun BMW. Tapi hari ni you beli pada bukan harga Porsche ataupun BMW, you beli pada harga Toyota. Dan nombor 3 ni okay lah, you beli Toyota ada discount lah. You still buy a Toyota tapi you buy Toyota at a much bigger discount compared to Toyota lain. Right? So kalau yang nak guna analogy, created. Right? So guys, that's the explanation of tier. Okay, and kenapa tier ni sangat penting
you langgar tier, you salah beli harga, okay, then senang cerita cik mati lah. Then you akan jadi like one of those, a couple of, Facebook people yang meroyak, rugi, investment ni sebenarnya tak berapa bagus, kena hati-hati. Well, that's what happen bila main pantai saja beli. Okay. Now, so summary dia, kita ada tier 1 until tier 3 untuk setiap kawasan. Kena faham kawasan yang kita bakal beli tu tier 1 ataupun tier 2 ataupun tier 3. Like I said, tier 1 kawasan international, sewa dia tak ada limit. 20,000 punya sewa tak pelik. Okay. Tier 2, sewa ada limit tapi harga pembelian tak ada limit sebab orang lokal yang beremosi beli. Bila orang pakai emosi beli tak pakai otaknya. So that's why 1,000 per square foot pun dia sanggup beli kat kawasan tier 2. Tak masuk akal. Tapi dia beli sebab aku suka, right? Nombor 3 adalah orang lokal yang mungkin tak berapa berada sangat ataupun tak berduit sangat, dia akan duduk kat kawasan tier 3 sebab rumah dia murah, sewa pun murah. So senang cerita, once you dah faham kawasan ni tier apa, area apa, dan jangan overpay je lah. Janganlah bayar harga 700 per square foot kat Kelang. Okay, sebab you boleh bayar harga 700 per square foot kat Damansara. Why you nak bayar 700 per square foot kat Kelang? Kan? Tak masuk akal kan? Right? So, kenapa nak bayar 1,000 per square foot kat Damansara? Bila korang boleh beli, kawasan tier 1 pada harga RM700 per square foot. Okay. Nombor 3, tengok jumper. Sebab Bangsa South jumper is a jumper daripada tier 3 kepada tier 1. Now dah boleh fight dengan Bangsa. In fact, some people prefer Bangsa South compared to Bangsa because semua benda boleh jalan kaki. Right? And it went 3 to 4 times. Lepas tu, you tengok tempat-tempat macam Desa Park City, dia ada combination of jumping tier daripada tier 3 dulu kat kawasan Kepong tu, dalam tu, now kepada tier 1, whereby expat berlambat duduk kat sana. So benda tu akan ambil masa 5 hingga 10 tahun, tapi bila dia jadi, you akan dapat benda macam Xenia, South Lake, whereby 400,000 jadi 1.6 juta, 600,000 jadi 2.4 juta. Bayangkan beli satu property 400 juta guys. So tak boleh brain. Right? Rental positive cash flow. Dan last sekali, tier ni tak relevan sangat for own stay punya produk. So maksudnya kalau produk tu lebih kepada landed property dan tier tu macam tak berapa relevan sangat simply because orang yang beli untuk own stay ni biasanya orang yang beremosi. Orang yang beremosi tak pakai otak bila beli sebab apa yang dia tengok adalah keperluan emosi. Family aku akan okey tak kat sini, aku akan okey tak kat sini, tak ada kaitan dengan harga sangat, dia lebih kepada will I be happy duduk kat sini, right? So tu summary dia guys, lesson yang sangat penting, lesson yang sangat valuable, sangat berharga, and I can guarantee you ramai orang kat luar tak tahu apa benda pun pasal mean, median, tier apa semua tu, but you guys are lucky sebab kita orang ajar benda ni for free, right, for now. Yeah. So guys, I hope anda dapat belajar banyak pada pengusian hari ini. Kalau dapat belajar banyak, macam biasa, I hope you summarizekan 3 learning anda dekat dalam ruangan komen tu, and supaya you boleh ingat apa yang diajar malam ni. Sebab satu is dengar, but bila you cuba tulis and buat rumusan tu, you akan dapat pemahaman tu jauh lebih tinggi banding dengar je. Yeah? So, do it for you. Cerita kat ruang komen, and I hope you take notes today. Sebab macam biasa, kita akan delete video ni lepas 24 jam. Now, couple of announcement. Okay. So besok is Q&A punya night. So kita akan cerita pasal property dengan tier. So for example, kalau you nak tahu property you beli tu tier apa, you boleh tanya besok. Lepas tu nombor 2, kita juga boleh jawab soalan berkenaan dengan Q&A related to DSR. Macam nak tinggikan DSR dan apa semua tu, kita boleh ajar besok. So bergantung kepada soalan yang ditanya. Lepas tu last sekali, kalau for example apa tu, you dah you believe in the concept of tier, you believe that you takut nak terlanggar tier and you nak beli property dekat tier 1 tapi pada harga tier 2, right? And apa tu, and you want to join our group purchase yang beli harga 20, 15, 10, 5, 20% cheaper compared to market, you boleh join Friday session untuk explore jadi client. Okay? So guys, thank you so much for your attention malam ni. I have my last webinar to go to, which is to talk to a lot of new Far Capital clients. So inshallah, I will see you tomorrow night for Q&A. And for those who are thinking about joining Far Capital client, I'll see you again on Friday, whereby you have a 2-hour punya webinar and then ada Q&A juga.
And insyaAllah ada rezeki lagi, kita akan jumpa lagi minggu depan for the class. Assalamualaikum guys. Love you all. Good night. Take care. Bye-bye.